Assalamualaikum dan selamat pagi. Ambil insurans, rugi. Betul ke? This is my fight song. Take back my life song. Prove that my right song. My power's dead. Starting right now, I'll be strong. Don't play my Okey, so hari ni saya akan sharekan macam mana keadaan boleh rugi bila ambil insurans. Okey, saya bagi 5 tips ataupun 5 keadaan di mana kita nak mengelakkan daripada rugi bila kita ambil plan insurans ataupun takaful. Okey, saya bagi poin yang pertama. Ambil insurans rugi kalau kita bayar separuh jalan je. Kenapa? Okey, saya bagi contoh Katalah kita ambil plan insurans, saya bagi contoh medical card. Katalah kita bayar sebulan RM100. So kita bayar sebulan RM100, setahun RM1,200, 2 tahun RM2,400. So kita bayar, kita dah bayar 2 tahun, kita rasa tak claim. Kita rasa rugi sebab tak claim. So kita rasa rugi dan kita stop. Bila kita stop, biasanya kalau 2 tahun tu, kalau ada cash value pun ataupun saving pun, biasanya tak banyak. Sebab dia 6 tahun pertama biasa cash value memang tak banyak. So 2 tahun kita stop, tak ada claim, kat situ rugi. Sebab kita tak dapat apa cash value dan kita dah tamatkan kita punya protection. Katakanlah tahun ketiga tiba-tiba dia kena sakit. Contoh mungkin kanser lah. Kanser dia punya kos rawatan bukan murah tau. Kanser sangat mahal dia punya kos rawatan. Tahun ketiga kita nak pakai dah tak boleh sebab kita dah stopkan. Katalah lepas kena kanser kita nak ambil, dah tak boleh. Jadi dah lah kita dah stopkan awal. Lepas tu tiba-tiba time kita nak pakai, katalah mungkin masa tu kos dia punya rawatan untuk rawatan kanser tu katalah RM20,000. So mana nak cekau RM20,000 tu? So ambil insurans, jangan berhenti setengah jalan. Sangat rugi. Satu, rugi dari segi kita tak dapat apa-apa pulangan cash value tadi. Satu lagi rugi sebab kita dah hilang protection, benda yang akan protect kita punya financial. Dan mungkin benda tu boleh melibatkan protect kita punya kesihatan. Yelah kalau dah tak ada duit, macam contoh macam benda-benda yang penyakit kritikal, kanser, jantung apa semua, kita boleh dapatkan rawatan dekat hospital kerajaan. Tapi kena faham, bila hospital kerajaan queue sangat panjang, so kita kena tunggu lama. Bila tunggu lama, kalau demam yes kita boleh tunggu, tapi kalau benda-benda penyakit kritikal ni kadang-kadang kita tak mampu nak tunggu. So jangan stop insurans, rugi. Okey, poin nombor 2 saya bagi. Ambil insurans tapi tak padan dengan kita punya keperluan ataupun kita panggil dia sebagai financial needs. Jadi dia akan jadi rugi. Okey, contoh kenapa macam saya biasa kalau kawan-kawan saya ataupun prospek saya tanya pasal insurans, katalah Hidayat, saya nak tahu kalau saya nak ambil insurans berapa harga. Biasanya saya takkan terus bagi harga. Sebab apa? Sebab biasanya saya akan tanya dulu. Saya kena tahu dulu background saya punya bakal klien ni macam mana. Background ni dari segi financial dan dari segi dia punya family. Okey, kenapa? Sebab dari segi financial, satu, of course lah kita nak tahu dia punya pendapatan berapa, dia punya komitmen berapa, berapa hutang yang dia ada, berapa bulan-bulan, berapa banyak dia kena keluar duit untuk tanggung dia punya expenses. Yang tu financial background saya kena tahu. Kedua, family punya background. Kenapa saya kena tahu? Okey, first, contoh kalau untuk orang bujang dan untuk orang yang dah berkahwin, dia punya financial needs dari segi insurans sebenarnya berbeza. So saya tak boleh bagi plan yang sama untuk orang bujang dengan plan yang sama untuk orang yang dah berkahwin. Kalau macam orang dah berkahwin, katalah dia ada tanggungan, ada anak-anak dan mungkin dia menanggung mak ayah juga. So kat situ biasanya saya akan utamakan plan yang berkaitan dengan hibah takaful. Tapi kalau macam bujang, tak ada tanggungan, tak ada pasangan, tak ada anak-anak kan, kat situ biasanya dia punya keperluan lebih kepada dia punya medical. Kalau yang dah berkahwin tadi, kalau boleh ambil hibah takaful dulu, lepas hibah takaful baru ambil medical card. So kat situ kena tahu different family background, so dia punya financial needs dia adalah berbeza. Okey, itu poin nombor 2. Poin nombor 3, ambil insurans tapi tak faham terma dan syarat, boleh jadi rugi. Kenapa? Sebab
Okey, mungkin pernah jumpa dekat Facebook atau dekat mana-mana viral kata insurans, dia ambil insurans dah bayar tapi tak boleh claim, ataupun masa nak claim tu ada masalah dekat situ. Biasanya yang tak boleh claim ni mesti ada sebab. Sebabnya kebanyakan yang saya tengok kes-kes yang viral, bila saya buat case study, kebanyakan dia melibatkan sama ada benda tu adalah sebagai kita panggil pre-existing illnesses ataupun penyakit sedia ada, ataupun benda tu berlaku dalam waiting period. So benda-benda macam ni biasanya part ni ejen sebenarnya kena cerita dengan detail dekat klien. Part ni memang tak boleh miss. Sebagai ejen ataupun perunding takaful, perunding insurans, part ni memang tak boleh miss, tak boleh skip dekat klien, kena cerita. So kalau klien tak faham, itu yang akan jadi kata macam rasa tertipu. Klien akan rasa tertipu, ambil insurans tak boleh claim. Sedangkan sebenarnya yang tak boleh claim ni ada sebab dia. Okey. So jangan rasa tertipu, jangan sampai rugi. Faham terma dan syarat sebelum sign up polisi. Okey. Tu poin nombor 3. Poin nombor 4. Ambil insurans dengan ejen yang salah. Itu boleh jadi rugi. Kenapa? Okey. Kita sebagai klien atau bakal klien, at least kita kena kenal sedikit pasal ejen kita. Adakah ejen yang baik ni, ejen yang bagus ni, dia macam mana? Adakah kena ejen tu kena pakai kereta besar ke, atau kena yang pakai setiap kali jumpa kita kena pakai blazer ataupun coat, ataupun kena pakai tali tie sepanjang masa, kena sentiasa kemas ke? Of course kemas tu of course lah kan. Tapi maksudnya penampilan tu, bagi saya penampilan penting, tapi poin utama yang lebih penting adalah kita kena tahu adakah kita punya ejen tu knowledgeable ataupun berpengetahuan. Sebab nanti ejen kita ni yang akan handle kita punya claim. Dia yang akan jaga servis kita. Kalau ada apa-apa masalah berkaitan polisi, dia akan kena jaga. So penting untuk pilih ejen yang knowledgeable. Sebab sometimes kadang-kadang mungkin ejen kita tu, ataupun mungkin kadang-kadang kawan tu kita tahu dia baru jadi ejen, mungkin dia baru lagi. At least tanya dia, if anything happen to me, kalau katalah mungkin engkau baru lagi kan, so aku ambil ni dekat engkau sebab aku nak support engkau, tapi engkau baru lagi, okay, anything happen, ada tak siapa-siapa yang kau boleh refer supaya boleh handle aku punya polisi ni, boleh take care aku punya polisi ni dengan baik. Kau punya leader ataupun kau punya introducer ataupun kau punya agency, diorang supportive lah. At least tanya benda tu dekat bakal ejen. InsyaAllah kalau macam ejen yang knowledgeable ni, InsyaAllah dia akan jaga polisi klien ni dan jaga servis untuk klien elok-elok. Macam dululah kadang-kadang saya jumpa klien, mungkin tanggapan klien ni adalah ejen yang bagus adalah ejen yang sentiasa mungkin datang melawat ke hospital waktu kita sakit. Tapi yalah, benda tu kalau kita belum claim mana kita nak tahu kan. Okey, ataupun mungkin yang bagi hadiah setiap kali birthday. Okey, bagi saya benda-benda tu adalah accessories. Kalau dapat ejen macam tu, it's okay. Tapi yang lagi penting, servis tu yang kena jaga. Claim tu yang dia kena jaga. Itu sebenarnya tugas hakiki ejen. Okey. So itu poin yang keempat. Poin yang kelima, untuk mengurangkan atau mengelakkan rugi, ambil insurans sewaktu muda. Kenapa? Okey, sebab insurans ni dia adalah sebenarnya berkaitan dengan statistik dan kebarangkalian. Kebarangkalian untuk, kalau kebarangkalian untuk claim lebih tinggi, bermakna polisi yang kita ambil akan jadi lebih mahal. That's why kenapa ambil waktu umur masih muda lebih murah berbanding kalau kita ambil apabila kita dah berusia, contoh 40 ke atas ataupun 50-an. Masa tu insurans, nak ambil insurans memang harga tu memang berbeza, memang sangat mahal. Sebab kat situ kebarangkalian untuk dia claim tinggi, kebarangkalian untuk dia sakit tu lebih tinggi. So nak ambil insurans, ambil waktu muda dan waktu sihat. Satu lagi, mungkin ada setengah-setengah klien ataupun kawan-kawan yang ada pengalaman ambil insurans tapi dah ada sejarah sakit, penyakit, dah pernah masuk hospital ke apa. So tiba-tiba dia punya polisi tu rupanya rated up.
syarikat insurans dia naikkan sikit harga. So kat situ sebab dia punya risiko sebenarnya untuk claim lebih tinggi. That's why kadang-kadang ada polisi yang rated up ataupun ada kenaikan harga tu. Okey, so itu adalah 5 poin daripada saya. Macam mana nak elakkan rugi ambil insurans. So apa-apa jumpa perunding insurans atau perunding takaful yang boleh jaga servis kawan-kawan semua dengan baik. Jangan sampai salah pilih ejen dan faham betul-betul sebelum sign up apa-apa polisi insurans. Okey, last sekali saya bagi saya punya tagline, tak handsome tak apa, janji kena ada takaful. Okey, bye. Assalamualaikum.